Sekarang kita akan melihat soalan keempat. One flow field has component velocity as shown. Determine the stream function and velocity potential. So dalam soalan ini dia buat terbalik pula. Tadi kita lihat daripada stream function kita boleh mengira velocity daripada stream function kita boleh mengira komponen velocity. Sekarang daripada komponen velocity yang telah ada, kita perlu untuk mengira apakah stream function dan seterusnya apakah velocity potential. Ini yang saya katakan, kita boleh dapat nilai velocity dan akhirnya kita boleh gunakan kedua-dua hal laju tersebut untuk mendapatkan nilai stream function ataupun mendapatkan streamline dia supaya yang paling mudah kita boleh validate dengan experimental work. Okay, jadi apa yang perlu kita buat? So, pertama sekali saya harap pelajar ingat Cauchy-Riemann equation. Okay, so jadi kita bermula dengan apa? So, kita ada dua sebutan. Satu paksi X dan satu paksi Y. Kita ada U dan V. Oleh itu, kita perlu menggunakan kedua-duanya sekali. Antara kesilapan yang dilakukan oleh pelajar hanya menggunakan sekali sahaja. Dia buat U, dia dapat, and then dia kata itu jawapan. So, tak betul lah. Kerana kita ada dua komponen, so kita kena mergekan kedua-dua komponen itu supaya menghasilkan satu nilai stream function. Okay, katakan kita bermula dengan U dulu. So, daripada Cauchy-Riemann equation, kita mengetahui bahawa U sama juga dengan d psi dy. So, tetapi di dalam soalan, kalau kita tengok soalan, dia nak stream function kan. Jadi, apa yang kita buat? Kita ubah equation ini, jangan bermula dengan U, kita kata kita bermula dengan psi. So, jadi kita ubah, kita menulis d psi U dy. Maksudnya dy di sini, kita bawa ke sebelah. Okay, yang ini saya harap pelajar faham. So, kemudian kita kata, pelajar pun faham, dalam fluid mekanik 1, kita belajar cara untuk kita menghilangkan tanda pembezaan. Maknanya du dy ni macam mana kita nak hilangkan? Kita kamerkan kedua-dua bahagian. Jadi apa yang kita buat? Kita kamerkan kedua-dua bahagian. So jadi kita ada kameran d psi sama juga dengan kameran u dy. Okey, cuma mungkin setengah pelajar terkeliru dengan sebutan yang ini. Kameran d psi ni nak buat macam mana? Mudah saja. Pelajar imagine lah sebagai kameran 1 darab d psi. Jadi kalau kameran 1 d psi menjadikan dia psi sahaja. So jadi kita ada psi sahaja di sebelah kiri. So kemudian kita di sebelah kanan kita ada nilai u. Dan dalam soalan kita tahu nilai u sama dengan x tolak 4y. Jadi kita masukkan x tolak 4y di sini dan kemudian kita kamerkan. Okay. Cuma sewaktu kita kamerkan di bahagian yang di sebelah kanan ini, kita kena berhati-hati di dalam memberikan nilai pemalar. Kita tahu apabila kita membuat kameran, pemalar akan wujud. Tetapi dalam keadaan ini, kita kena ingat, kita membuat kameran dalam bentuk dy. Oleh itu, kita kata, apa sahaja nilai x dan juga nilai nombor, maksudnya kalau nilai nombor 5, nombor 6, nombor 7, ataupun nilai 5x, 7x, 7x kuasa 2 dan sebagainya, kita akan anggap nilai x tersebut juga akan pemalar. Kerana apa? Kita hanya fokus kepada dy sahaja. Oleh itu, di dalam kameran ini, kita membuat kameran x tolak 4y. So, dia akan menjadi xy tolak 4y kuasa 2 per 2. So, jadi kita ringkaskan menjadi 2y kuasa 2. Dan kita campur satu nilai pemalar di sini. Pemalar di sini kita kata ada dua. Satu adalah pemalar dalam bentuk integer. Maksudnya dalam bentuk nombor. 5, 7, 12. Kita tulis sebagai C. Okay. Ada satu lagi pemalar. Kita kata pemalar dalam bentuk sebutan X. Jadi kita tulis sebagai Fx. So di sini cara nak mengenalnya ialah sekiranya kita membuat pembezaan, kita buat kameran kepada dy, pemalar kita mesti ada daripada X. Kalau kita buat kameran ataupun kameran kepada dx, pemalar kita adalah dalam bentuk Fy. Okay.
Kemudian, kita perlu menentukan apakah nilai C sama ada ia kosong atau satu nilai yang lain. So, cara kita nak menilai ialah kita masukkan boundary condition. So, kita ada X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong, oleh itu C sama dengan kosong. Kenapa kita masukkan X kosong, Y kosong? Kerana kita beranggapan di dalam Sutah Cartesian, kita memulakan pengiraan kita daripada origin. Okey, setelah itu kita boleh simplifykan perkara ini menjadi psi sama dengan xy tolak 2y kuasa 2 campur fx. Okey, tetapi ini bukanlah jawapan akhir kerana apa? Nilai psi di sini, okey, ada sesetengah buku dia akan menulis nilai psi x. Maksudnya psi pada paksi x. So maksudnya belum habis. Okay, cuma saya tak menggunakan psi x, saya hanya menggunakan nilai psi sahaja. Tetapi kita kena faham equation ini tidak betul kerana apa? Kita masih lagi nilai unknown iaitu nilai fx. Jadi apa yang boleh kita buat ialah kita perlu menggunakan satu lagi nilai iaitu di sini kita menggunakan u, oleh itu kita kena menggunakan nilai v. So kita perlu menggunakan nilai v di sini. Dan apa yang kita buat ialah kita tahu dalam Cauchy-Riemann equation nilai v sama dengan negatif d psi over dx. Oleh itu, purposely kita bezakan nilai psi di sini dengan nilai kepada nilai x. So jadi kita buat d psi dx sama juga dengan negatif v. Okay, so sama juga dengan kalau kita bezakan ini, xy dia akan menjadi y sahaja. 2y akan jadi hilang kerana dia tak ada kena-mengena dengan x. Dan nilai fx akan menjadi dx fx. So di sini cara penulisan dia sebenarnya, kita ada fx. So kalau kita bezakan, selalunya kita akan tambah d dy. Betul kan? D dx. So kita tulislah fx di sini. Okay, jadi setengah buku dia menulis dengan cara seperti ini, dia letak dekat luar. Setengah buku dia masukkan dekat sebutan tu, itu yang jadi dfx di sini, bahagikan dengan dx. Okey. Okey, so kita tahu ini sama dengan negatif v dan nilai v sama juga dengan negatif y tolak 4y. So kita ada nilai negatif di depan dia. So dia akan menghasilkan nilai sama juga dengan y campur 4x. Okay, jadi kita tulis semula equation tersebut menjadi seperti ini. So jadi kita ada y campur dfx dx sama juga dengan y campur 4x. So nilai y kat sini kita boleh cancel. So kita ada dfx dx 4x. So macam mana kita nak hilangkan perkara ini? Kita kata kita bawa ke sebelah. So kita akan dapat dfx sama juga dengan 4x dx. So kita akan buat kameran di sini dan kita akan buat kameran di sini. Okay. So kameran dfx ni jadi apa? Mudah sahaja, mungkin kita boleh anggap dia adalah satu darab dfx. So jadi kalau satu darab dfx dia akan menghasilkan fx sahaja. So kemudian kameran bagi 4x dx, so dia akan menjadi 4x kuasa 2 per 2. So kita potong, so kita jadi 2x kuasa 2 seperti ini. So daripada pengiraan ini kita dapati bahawa nilai fx di sini sama dengan 2x kuasa 2. So jadi final answer ialah kita masukkan nilai fx ini di dalam nilai ini. Oleh itu kita akan dapat nilai psi semua ialah xy tolak 2y kuasa 2 campur 2x kuasa 2. So, ini adalah kita kata final equation untuk stream function. Okay, jadi saya harap pelajar dapat alert bagaimana kita menggunakan kedua-dua nilai u dan v untuk menghasilkan satu nilai stream function. Okey, seterusnya saya akan tunjuk untuk mencari nilai phi. So, sama juga kita bermula dengan Cauchy-Riemann equation. Kita tahu bahawa u sama juga dengan d phi dx.
kita ubah menjadi dV sama dengan U dx. So, kita buat kameran, integrate both side. Kita masukkan nilai U sama dengan 4 tolak U X tolak 4Y. Dan kita boleh dapat nilai X kuasa 2 per 2 tolak 4XY campur FY campur C. Dan dengan memasukkan nilai origin, kita boleh dapati bahawa nilai C di sini sama dengan kosong. Okay, so jadi kat sini awak nampak, kita kamerkan terhadap dx, dia akan menghasilkan pemalar fy. Okay, so kita biar rumus ini, tetapi kita kena menggunakan satu lagi hal laju untuk kita selesaikan masalah. Okay, seterusnya, daripada Cauchy-Riemann equation, kita tahu dv dy sama juga dengan v, sama juga dengan negatif y tolak 4x, dan sama juga dengan nilai yang kita dapat tadi, negatif 4x campur di dfy dy. So, jadi kita buat persamaan ini, kita boleh simplifykan seperti ini, dfy dy sama dengan negatif y, dan kalau kita kamerkan kedua-dua belah bahagian, kita boleh dapat negatif y kuasa 2 per 2. Jadi, kita masukkan nilai fy ini ke dalam rumus yang kita dapat pada peringkat ini, dan kita boleh dapati bahawa nilai akhir ataupun nilai phi untuk keseluruhan sistem ialah ini. X kuasa 2 per 2 tolak 4xy tolak y kuasa 2 per 2. Okey, so ini perbincangan. Seperti yang pernah saya katakan bahawa stream function psi dan juga velocity potential phi mestilah serenjang, must be perpendicular to each other. So it can be proved that gradient yield of dy dx of the stream function and the velocity potential yield a value of -1. Okay, jadi yang ini yang perlu kita awak ingat, cara untuk membuktikan bahawa garisan streamline kita mesti berkedudukan 90 darjah dengan velocity potential. Selalunya orang akan cakap velocity potential dululah. Kita kata velocity, kita anggap ini adalah streamline. So, ini adalah psi. Kita kata velocity potential. Okay, velocity potential phi mesti 90 degree perpendicular terhadap stream function. So, jadi selalunya kita anggap bahawa stream function tu adalah parameter utama yang telah dapat dahulu, barulah nilai phi kita boleh hasilkan. Okay. So, jadi caranya macam mana? Caranya, kita kata, for sure kita telah ada equation untuk psi dan kita ada equation untuk phi. So, saya tak tunjukkan contoh bernombor di sini. Saya harap pelajar boleh mencuba dengan menggunakan nilai psi dan phi yang kita dapat pada soalan sebelum ini, pada soalan 4 di atas. So, jadi apa yang pelajar kena buat? Maksud dy dx psi di sini ialah dengan menggunakan dengan menggunakan nilai psi di sini. Okey, jadi kita boleh dapatkan nilai dy dx untuk psi. So, macam mana nak dapatkan dy dx untuk psi? So, kita boleh buat rumus ini. dy per d psi. dy d psi darabkan dengan d psi dx. So, jadi kita boleh dapat sama juga dengan 1 per u darab negatif 1 per u darab negatif v. So, yang di sini kita kata pelajar mungkin terkeliru. Macam mana nak dapat dy d psi, terbalik pula. Mudah sahaja kita menggunakan Cauchy-Riemann equation. So, ataupun di dalam soalan ini, kalau pelajar menggunakan soalan nombor 4, kita telah dapat nilai U dan kita telah dapat nilai V. Jadi, maksudnya kita buat sahaja menggunakan nilai V dan nilai U yang kita ada. Okey. So, kemudian kita kata apa yang perlu kita buat ialah, okey, so andai kata kita fokus kepada psi, kita boleh dapat dy dx untuk psi akan dapat negatif v over u. So, kemudian kita akan dapat nilai dy dx yang kedua ini untuk phi pula.
sama juga dengan dy over dv darab d psi over dx sama dengan 1 per v darab u. So sama juga dengan u over v. Dan kalau kita darabkan kedua-duanya, okey, ini rumus yang terakhir yang pelajar kena cek sama ada ia serenjang atau tidak. Kita mengira d psi dx psi darabkan dengan dy dx phi, so mesti sama dengan negatif 1. Okey. So yang ini saya harap pelajar tidak terkeliru. Okey, kerana apa? Okey. Kerana kalau di dalam real situation ataupun dalam real soalan, saya akan katakan okey, nilai psi ada nilai. So nilai phi ada nilai. Tentukan kedua-dua nilai psi dan nilai phi ini adalah perpendicular to each other. Maksudnya sudut dia adalah 90 darjah. Jadi macam mana nak buat? Pertama, kita kena saya rasa pelajar boleh faham, boleh tengok daripada contoh yang terdahulu. Daripada nilai psi, kita menggunakan Cauchy-Riemann equation, kita boleh dapat u dan kita boleh dapat v. So nilai u dan v inilah yang kita akan masukkan di sini. So kemudian daripada nilai phi yang diberi, kita menggunakan Cauchy-Riemann equation juga, kita dapatkan u dan kita dapatkan v. So nilai u dan v inilah yang kita akan masukkan di sini. Okey. Kemudian kita akan gunakan equation ini. So kita tentukan sama ada ia negatif 1 atau tidak. Sekiranya ia tidak negatif 1, membawa maksud mungkin salah satu daripada psi atau phi kita adalah salah. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat alert. Kerana kadang-kadang pelajar dia terkeliru, dia terus saja buat psi sama dengan nilai, phi telah diberi nilai. So psi kita ada u dan v, dia masukkan betul kat sini. Okay, tetapi dekat bawah ni dia menggunakan v yang sama, u dan v yang sama. Dekat sini kita kata salah. Dekat sini kita kena menggunakan nilai u dan v yang kita dapatkan daripada nilai phi. Kalau awak menggunakan nilai u dan v yang sama, for sure lah awak dapat negatif 1. Kerana dia adalah nilai yang sama, berpunca daripada psi yang sama. So jadi kat situ selalunya berlaku kekeliruan oleh pelajar. Pelajar kena faham bahawa kita perlu dapatkan nilai u dan v daripada psi dan kita boleh dapatkan lagi u dan v daripada phi, dan kemudian barulah kita uji dengan rumus ini sama ada ia sama dengan negatif 1 atau tidak.